Okey, kita tengok contoh. Contoh 1, tentukan sama ada setiap pasangan berikut adalah kongruen. Okey, cuba tengok A. Adakah A kongruen? Okey, sisi A sama dengan 12 sama dengan PQ. AB sama dengan RP. Adakah CB ni sama dengan 13? Macam mana kita nak check? Kita check lah. Sekejap saya ambil pen. Pen warna apa pen? Pen warna biru lah. Okey, cuba tengok contoh 1. Adakah dia kongruen atau tidak? Okey, macam mana kita nak check yang A ni? Okey, macam mana kita nak tahu CB ni sama dengan 13? Ataupun sudut 22.6 ada, 90 ada, adakah sini ni sama dengan 67.4? Okey, dia dikatakan kongruen kalau semua sama. Okey, so kita tengok contoh dia, jawapan dia. Okey, kalau nak tahu BC, ini adalah segitiga sudut tegak. Jadi kita kena guna teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras yang inilah. Okey, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan BC kuasa 2. So nak cari BC, jawapan tu kena punca kuasa 2 lah. So akan dapat 13. So sama dengan RQ. Okey, sudut yang ini pula, sudut dalam segitiga adalah 180. Tolak 90, tolak 22.6. Dapat 67.4. So sama dengan yang ini. Jadi bila semua sama, sisi sepadan, sudut sepadan, jadi dua-dua rajah ini adalah kongruen. Boleh faham? Boleh faham tak? Tak faham cikgu. Tak faham? Tak faham yang mana? Macam mana boleh dapat 13? Okey, teorem Pythagoras, ingat tak teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras, kita nak cari sisi dia. Okey, kalau ini A, ini B. C biasanya sisi yang panjang, itu hypotenuse. So dia punya formula C kuasa 2, sisi yang panjang adalah sama dengan hasil tambah sisi yang pendek. So kita nak cari panjang C sama dengan punca kuasa lah, kuasa 2 pergi sebelah akan jadi ini. So kita nak cari ini, nak buktikan CB ni sama dengan RQ ni. Kalau dia sama barulah dia kongruen. Ingat syarat kongruen, sudut sepadan, sisinya mesti sepadan. Okey, 12 ada. 5 ada. So sekarang nak check ini 13 ke tak? So kita nak check, kita carilah punca kuasa. Okey, A katalah A adalah 5. So 5 kuasa 2 tambah dengan B adalah 12. Okey, ingat ini hypotenuse 90 darjah, hypotenuse ini adalah C. Hypotenuse mesti bertentangan dengan 90 darjah. Okey, so nak cari C, tambahkan kuasa 2 ini dengan ini. So awak akan dapatlah, tekan kalkulator, awak akan dapat, tekan yang ini dulu baru tekan punca nak kira kalkulator. So awak akan dapat jawapan dia 13. Sama dengan ini. So ini sama. Okey, kalau tengok sisi semua sepadan, nak tengok sudut pula. Dalam segitiga sudut adalah 180 darjah. So kita nak cari yang ni yang tak tahu berapa. Yang ni semua dah ada. Adakah sama tak sudut ni dengan sudut yang ini? Sebab 22 ada, ni 22, ni 22, 90 ada. So tinggal 67.4 dia je yang tak ada. So kita nak tengok, nak buktikan yang ini 67.4. Okey, jadi tolaklah 180, tolak 90, tolak 22.6, dapatlah 67.4. Okey, so sama dengan gambar ini, poligon ini. Jadi dua-dua segitiga ini dikatakan kongruen. Jadi A ni adalah kongruen. Okey, itu masuk kongruen. Semua sisi sama, sudut dalam dia pun sama. Boleh? Faham tak? Faham. Okey, cuba tengok B. Adakah B itu kongruen atau tidak? Kita cek sisi dulu, adakah semua sisi sama?
Okay, kita ada 3. Saya tukar pen lain lah, terconfuse. Pen ni hijau lah. Okay, 3, kalau tengok bentuk dia kan, 3, ini 3, ada 3. Ini 3, sama juga dengan sini 3. Okay, sini sama 3, 3, 3. Okay, sini 4. Ini sama dengan mana ni? RQ sama dengan mana sepatutnya? Sepadan dengan? Sepadan dengan mana? ED. CD. Okay, RQ sepadan dengan CD. Sama tak? Okay, 10 ni sama. Macam mana kita nak buktikan yang RQ sama dengan CD? Okay, panjang sini 8. Sini berapa? 3 kan? Jadi CD berapa? Okay, kalau sini kita tahu sini 3. Saya ambil potong je. Jadi CD berapa? 5. Berapa CD? Kalau panjang semua 8, sini 3, CD akan jadi 5 kan? So 5 dengan 4 sama tak? Tak. Tak sama. So bila tak sama, jadi soalan B ni dia tidak kongruen lah. Okay, tidak kongruen. Cikgu, Ya. macam mana boleh dapat 5 cikgu? Sebab sini 8. Ingat bawah ni 8. Okay, ini 3. So kalau kita turunkan bawah ni 3 kat sini lah. So jadi semua ni sepatutnya 8 kan? So balance lagi 5 lah. Oh, okey, faham. Okay, so jadi bila yang ni 5, yang ini 4, dia tak sama. Bila tak sama, B tak kongruen lah. Okay, jawapan B tak kongruen. Ataupun kita boleh tengok PU. Okay, 10 ni bukan kat sini sebenarnya. 10 ni dekat sini sebenarnya sepatutnya. Tapi kalau kita tambahkan 4 tambah 3, sini akan jadi 7. Jadi dia tak sepadan juga. Okay, ini dengan ini tak sama. Okay, jadi dia tidak sepadan, jadi bukan kongruen. Okay, faham Bila ada sisi yang tak sama je, dia tak kongruen lah. Okay. So boleh jadi 2 lah kat sini cikgu. Tak Boleh ambil mana-mana je. Kalau awak jumpa satu je yang tak sama, macam yang ni awak dah jumpa yang ni tak sama je, dah terus tulis tak kongruen. Bukan kongruen. Oh, faham. Tak payah cari semua. Awak jumpa satu je yang tak sama, terus bukan kongruen. Kongruen mesti sama semua. Okay. Okay, C. Cuba tengok C. Adakah di sini kongruen atau tidak? Okay, 7 ada. 8 ada. 9 ada. Okay, ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. So sini pun sama. Semua sisi dia sama. Okay, sekarang tengok sudut tak? Sudut sini 90. Okay, sini awak akan dapat berapa kat sini? Cuba kira sudut dekat sini berapa. 1/4 berapa sudut dia? Berapa sudut dalam 1/4? Semua sekali. 360. 360. Okey, cuba cari sudut yang dekat D ni berapa. Okey, sudut dekat ni D sepadan dengan sini 97. Dapat tak D ni 97? Dapat. Okey, 360 tolak 83 tolak 90 dapat 90, dapat 97. Maksudnya samalah. Okey, sudut dalam sini 90, 83 ada, yang ini pun automatik 90 lah. Okey, jadi C adalah kongruen. Okey, C jawapan dia kongruen. Sebab sudut semua sama, sisi semua sama. Okey, D. Adakah dia kongruen? Ingat ini ialah sama sisi. Sini pun sama sisi. Jadi kalau kaki sama, segitiga kaki sama, kalau sini 70, sini berapa? Berapa kat sini? Sudut kat sini? 70 juga. 70 juga. Okey.
Jadi sini 50 dia bagi. Adakah sini kita dapat 50? Cuba awak cek. Kalau sini dapat 50, maksudnya dia kongruen. Kalau sini tak dapat 50, dia bukan kongruen. Okey, segitiga sudut dalam dia berapa? 180. 180. Okey, cuba tolakkan dengan 70. Tak dapat cikgu, dapat 40. Dapat 40. Tak sama kan? So kalau tak sama dia bukan kongruen lah. Okey, bukan kongruen sebab tak sama. Boleh faham? Ada sudut je yang tak sama, automatik dia tak sama. Okey, itu masuk kongruen. Kongruen mesti sudut semua sama, sisi pun semua sama, sempadan. Boleh Kita tengok latihan. Okey, cuba buat. 1. Adakah setiap pasangan raja berikut adalah kongruen? Okey, 8 ini sampai sini 8 ni daripada hujung tiang ni sampai bendera ni. Okey. Okey, sini pun 8. Sama. Tinggi 15. Okey, sini ada 7, sini tak ada 7, sini dia ada bagi 10, sini dia ada bagi 1. Adakah sama semua ni? Macam mana nak check? Okey, sini sama tak 7? Sama tak dekat sini 7? Sama. Okey, macam mana awak dapat sama? Sebab atas sini atas sama. Okey, sini 8, sini 1 kan? So 8 tolak 1 jadi 7. Okey, 7. Sini pula. Okey, sini dia dah bagi 5. Jadi sini sampai sini 5 lah kan? Jadi balance sini akan jadi berapa? Sini 15. Sini 5. Sini akan jadi 10. Sama. Okey, 7, 8, 7. Sini akan jadi 1. So, semua sisi sama. Jadi, jawapan nombor 1 adalah kongruen. Cikgu, jalan kerja dia macam mana? Tolak-tolak je lah. Okey, kalau yang ni 10. Okey, macam mana nak dapatkan sini 10? Sini 15. Sini dia bagi 5. Maksudnya sampai sini 5 kan? Jadi balance lagi 10 lah. Dia sama dengan ni. 10. Okey, yang ini pula tak tahu berapa kan? So sini 15, sini 10. Jadi balance sini 15 tolak 10 akan dapat 5. Itu je jalan kerja dia. Tunjuk je gambar ni. Okey, buktikan semua sisi sama panjang. Okey. Jadi dia kongruen. Okay, cuba tengok B pula. Adakah B kongruen? Adakah B itu kongruen? Okey, dia bagi 15. Okey, sudut dekat sini berapa? Okey, kalau tengok sini 30. Yang lain dia tak bagi kan? Okey, cuba check kat sini. Dapat tak 30? Sebab sini tak ada 30. Dapat tak sini 30? 35. 5 tak dapat 30. Okey, maksudnya tak ada satu sudut pun yang sama dengan sini. Okey, bila sudut tak sama, maka dia bukan kongruen. Okey, jumpa je satu sudut yang tak sama, automatik dia bukan kongruen. Okey, cuba C. Awak cek sudut semua sama tak sudut? Sisi semua sama tak? Okey, sisi 13, 13, 13, 13, 20, 20, 30, 30. Sisi semua sama, sudut pula. Okey, ingat ini
selari. Kalau selari macam mana kita nak cari sudut dia? Ingat tak sudut selari ni? Ada bentuk F, bentuk U, bentuk bentuk apa lagi? N apa? Z. Okey, kalau ini bentuk U ni. Bentuk U sudut pedalaman kalau kita tambahkan mesti 180. Okey, sama juga sini kalau kita tambahkan mesti dapat 180. Jadi adakah sini dapat 113? Adakah sini dapat 67? Cek satu je cukup, awak cek yang ini. Dapat tak sini 113? Kalau dapat, maksudnya betul lah, sama. 180 tolak 67. Dapat berapa? 113. 113. Ingat sudut pedalaman, hasil tambah dia mesti 180 untuk U ni. So boleh sini 13, sini pun 67 lah, automatik. Okay, jadi sudut dia sama. Bila sudut sama, yang ini adalah kongruent. Yang D, okay, D, kongruent ke tidak? Saya rasa betul. Kenapa? Sebab memang dah lain dah. 8 dengan 6 cm. Okay. Ini dah tak sama kan? 8, 6. So automatik bukan kongruent. Boleh? Ada soalan? Soalan nombor 1 ni? Ya. Tak ada? Okey, cuba tengok soalan nombor 2. Tentukan pasangan kongruent dalam rajah di bawah. Yang mana awak rasa ada adalah kongruent. B dengan E. Kot. B dengan E. Okey, satu kata B dengan E. B dengan E. Ada lagi tak? Okey, B dengan E betul. Sebab 2, 2, 3, 3, 2, 2. Okey, B dengan E betul. Ada satu pasangan lagi. A dengan F. Ya? A dengan F. A dengan F. Betul. So, A dengan F. Yang lain semua tak sama dah. So, jadi yang kongruent A dengan F, B dengan E. Betul lah tu. Okey, sekarang kita akan masuk kepada yang ini. Dia banyak ayat tapi sebenarnya simple je. Okey, kita masuk kepada ciri-ciri kekongruenan segitiga. Kita tengok segitiga je. Okey, dua segitiga kongruen mempunyai panjang sisi sepadan dan sudut sepadan yang sama. Bolehkah kita mengatakan dua segitiga adalah kongruen sekiranya hanya membandingkan sebahagian sisi sepadan atau sudut sepadan je? Okey, kita ada dua segitiga. Boleh tak kita bandingkan hanya beberapa sisi je? Okey, so kita nak tengoklah. Kita boleh bandingkan jika kita tengok pada sifat kekongruenan segitiga ni. Okey, sifat kekongruenan segitiga. Okey, bila soalan tanya apakah sifat kekongruenan segitiga, jawapan dia yang ini ni, yang atas yang biru gelap ni Ini jawapan dia. Kalau soalan tanya apakah sifat kekongruenan segitiga tersebut. So jawapan dia yang ini. Yang atas-atas ni. Okey, kita boleh tengok sifat yang pertama, sisi. Ataupun bahasa Inggeris dia side. Dia punya singkatan SSS lah untuk bahasa Inggeris. Singkatan ni semua bahasa Inggeris. Okey, side, sisi. Sisi dia macam ni lah. Kalau awak tengok dia punya perkataan dia, huruf sama dengan huruf. Okey, ini maksudnya sisi. Okey, kalau sisi maksudnya semua sisi sama, panjang BA sama dengan QP, AC sama dengan PR, BC sama dengan QR. Itu maksud sisi. Okey, ini awak faham je maksud dulu. Okey, kemudian kita ada sisi, sudut, sisi. Ini dia bandingkan dua sisi satu sudut. Sisi, sudut, sisi maksudnya sudut tu mesti tengah-tengah. Sudut tu mesti diapit. Tengok gambar ni. Sisi, sudut, sisi. So sudut tu tengah-tengah.
Sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Okey, maksudnya BA akan sama dengan QP. Sudut BAC sama dengan sudut QPR. Sudut AC sama dengan sudut PR. Okey, yang ni dia hanya bandingkan dua sisi dengan satu sudut. So kita panggil sisi sudut sisi. Sisi dulu, kemudian sudut, kemudian sisi. Ini bukti sisi, ini tunjuk sudut, ini tunjuk sisi. Boleh ikut? Saya tekan openingnya ni. Okey, awak jangan pening sini sebab dia benda simple je sebenarnya. Sisi, 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 maksudnya ini tunjuk contoh sisi. Sisinya mesti sama. Kalau sisi, sudut, sisi, sisi, sudut, sisi. Dia hanya banding dua sisi dengan satu sudut. Kalau sudut, sisi, sudut, sudut bahasa Inggeris angle okey. Sudut, sisi, sudut, maksudnya kita banding sudut, tengok sisi, tengok sudut. Kalau tengok sisi dia tengah-tengah. Dia diapit oleh dua sudut. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Okey. Dua sudut sepadan sama saiz, satu sisi sepadan antara kedua-dua sudut adalah sama panjang. Itu ciri sudut, sisi, sudut. Okey. Tengok kalau bentuk label dia, ini bentuk sudut, ini bentuk sisi, ini bentuk sudut. Sudut, sisi, sudut. Okey. Yang seterusnya, sudut, sudut, sisi. Okey, kalau awak tengok daripada gambar, sudut, sudut, baru sisi. Sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi. Okey, cara nak baca dia lah. Sudut, sudut, sisi. Maksudnya kat sini, sudut ini sama dengan sudut ni. Sudut lagi, baru sisi. Sudut, sudut, sisi. Okey, kemudian kita ada sudut, sudut, sudut. Okey, kalau bahasa Inggeris, AAA lah, angle, angle, angle. Okey, semua sudut sahaja. Semua sudut sahaja, sudut, sudut, sudut. Okey, dia punya tulisan dia pun macam ni lah. Okey, ada simbol sudut dia. Okey, last sekali ialah sisi, sisi, sudut. Side, side angle. Okey, sisi, sisi, baru sudut. Sisi, sisi, baru sudut. Okey, cara tu dia, ini sisi. Mana dia pen saya hilang. Okey, ini sisi, ini sisi, ini sudut. Okey, untuk yang sudut dengan sisi sudut ni, kita kena tengok luas juga. Okey, kalau luas dia sama, baru dia kongruen. Kalau luas dia tak sama, dia tak kongruen. Tak faham? Kita tengok contoh. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan segitiga berikut memenuhi sifat kekongruenan segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Okey, adakah A itu adalah apa panggil? Memenuhi sifat kongruen. Kalau kita tengok dia bagi sini sisi, sisi, sudut. Nampak? Okey, sisi, sisi, sudut. Yang ini pula pun sama, sisi, sisi, sudut. Sisi, sisi, sudut. Kalau awak tengok walaupun dia punya sisi-sisi sudut dia sama, tapi keluasan dia tak sama. Kalau awak tengok saiz dia tak sama. Jadi A ni dia tidak kongruen. Dia tidak memenuhi sifat kekongruenan. Okey, walaupun kedua-dua segitiga punya dua sisi sepadan dan sudut sepadan, tapi ukuran sisi dan sudut sama, sudut yang lain adalah berbeza. Dia luas dia tak sama. Okey, kalau awak tengok saiz pun dah tahu kan dia tak sama. Walaupun sisi dia sama, dua sisi sama, tapi luasnya berbeza. So dia tidak memenuhi sifat kongruen. Boleh? Faham? Kalau yang ini pula kita tengok. Okey, kalau tengok sudut dia, sudut semua sama. Sudut 53.1, yang ni 90, yang ni 36.9, tapi sisi dia tak sama. Bila sisi tak sama, luas dia tak sama. Okey, so dia tidak memenuhi sifat kekongruenan lah. Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai tiga sudut sepadan yang sama, tapi ukuran semua sisi sepadan adalah berbeza. Okey, bila panjang sisi berbeza, luas dia pun akan berbeza. Bila luas tak sama, dia tak kongruen.
Boleh? Okey, dekat tip bestari ni, sisi-sisi sudut dan sudut-sudut tidak boleh digunakan untuk menentukan dua segitiga adalah kongruen kecuali luas segitiga itu adalah sama. Okey, untuk dua kes ini dia mesti kena kira luas lah. Boleh ke? Ada soalan? Kita teruskan Faham sikit lah cikgu. Okey, kita tengok lagi. Nanti lebih faham. Kita tengok contoh ini. Raja di bawah. Okay, menunjukkan dua segitiga yang kongruen. Okay, yang ini memang dah kongruen sebab dia dah kata ini adalah segitiga yang kongruen. Diberi sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen ialah sudut sisi sudut. Okay, dia guna sifat sudut sisi sudut. Dia dah bagi satu sudut ni. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri yang terlibat dalam sudut sisi sudut itu. So macam mana kita nak cari jawapan? Dia dah bagi satu sudut. Iaitu sudut ACB. Okey, sudut ACB ni sama dengan sudut EDF ataupun DFE ni. Dia dah bagi satu. So kalau sudut sisi sudut, kita boleh guna sudut sisi sudut. Yang ini. Maksudnya sisi yang lagi satu, sisi adalah AC ataupun CA sama dengan DF lah kan? Sudut sisi sudut. AC sama dengan DF. Ataupun sudut yang lagi satu adalah sudut CAB sama dengan sudut FDE. Ataupun awak boleh guna yang lagi satu. Ada dua jawapan lah. Okay, saya ambil warna. Okay, awak boleh juga guna yang ni. Sudut sisi sudut yang ini. Okay, sudut sisi sudut. Okay, so dia ada dua jawapan lah. Jadi jawapan dia yang ini atau panjang apa? BC sama dengan EF. Sudut dia pula sudut ABC sama dengan sudut DEF. Okay. Jadi ada dua jawapan lah, sama ada jawapan yang ini ataupun yang ini, salah satu. Boleh? Tak faham, bagi tahu Okay, dia dah bagi sifat yang dia bagi ialah ini. Sudut, sisi, sudut. Jadi kita ambil sudut yang pertama, sisi, sudut. Ataupun sudut, sisi, sudut. Salah satu. Okay, kita teruskan contoh 4. Okay, raja dan bawah menunjukkan satu segitiga EFG. Okay, diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. KLM ni saiz yang sama dengan EFG. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen sekiranya dia bagi maklumat ini. Okay, nyatakan sifat kekongruenan segitiga. Okay, sifat kekongruenan segitiga jawapan dia sama tu je lah. Yang S ke apa lagi sudut, angle ke, yang itulah jawapan dia. So sekarang kita tengok macam mana nak tahu yang ini apa ni? Ini apa? Sudut ke sisi? A ni menunjukkan apa? Sudut ke sisi? Sudut. Okay, kalau ada simbol ini maksudnya ini adalah sudut. Okay, sudut. Yang ini? Ini apa? Sudut. Ini sudut. Yang ini? Ini sudut ke sisi? EF sama dengan KL tu apa? Oh, side. Okay, sisi. Betul. Okay.
Ini adalah sisi. Mana pen saya tadi? Okey. So, jadi jawapan dia ni je lah. Apakah sifat kekurungan dia? Jawapan dia adalah sudut sisi. Itu je. Okey. Kalau tengok contoh jawapan ni macam banyak sangat kan. So, tak penting semua tu. Yang penting ini. Ini yang penting. Sudut sisi jawapan dia. Okey, kalau B. Apa jawapan B? Ini apa? Ini apa? Ini apa? B apa jawapan dia? Ini yang menunjukkan apa? Sudut ke sisi? Sisi. Sisi. Ini? Sisi. Sisi. Yang ini? Pun sisi. Sisi. So jawapan dia inilah. Sisi, sisi, sisi. Kalau bahasa Inggeris, side, side, side. Kalau ini sudut sisi, angle, angle, side. Itu je ke jawapan cikgu? Itu je. Bila tanya sifat kekongruenan, itu je jawapan dia. Okay. Sisi, dia dah tulis. Ini sisi dah kan? Okay, jadi C ni apa jawapan dia? Ini apa? Sisi. Sisi. Tulis siap. Sisi. Yang kedua? Sudut. Sudut. Yang ketiga? Sisi. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, sisi adalah side, sudut adalah angle, sisi adalah side. Itu je jawapan dia. Okay, jawapan dia yang ini je. Tak payah tengok yang banyak-banyak tu. Sisi, sudut, sisi. Itu je. Okay, gambar tak payah lukis, apa pun tak payah. Okay, boleh yang faham? Itu maksud sifat kongruenan, itu je jawapan dia. Okay, tengok pada apa yang dia bagi, terus jawapan. Okay. Okay, cuba tengok latihkan diri. Okay, raja di bawah menunjukkan dua segitiga PQR dengan XYZ. Diberi bahawa kedua-dua segitiga PQR dan XYZ adalah kongruen. Jika PQ sama dengan XY, okay, dia dah bagi yang ini. PQ sama dengan XY. Ini adalah sama. Dia dah bagi sisi dulu. Nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan. Dia guna sisi, sudut, sisi. Satu sisi dah ada. So kita cari sudut lah. Sudut mana kita nak ambil? Kalau awak ambil sudut yang ini, sisi yang kita kena ambil sisi yang mana? QR ke PR? Untuk sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut. Jadi sisi yang kita kena ambil adalah? QR. PR. Okay, sama juga yang ini. Kalau XY ini sepadan dia, yang P ni dia sepadan dia kat mana? Dekat YZ ke dekat XZ ni? Yang P ni sepadan dengan yang mana? Yang dekat Y ke dekat X? Ataupun dekat Z? Di manakah sudut ini sepadan? Z. Dekat Z tak. So, kalau kita tengok sisi sini kan, sisi sini. So antara dua je, antara Y dengan X. Jadi P ni sepadan dekat Y ke dekat X? X, ya ke? Tak tahu lah. Dekat X. Okay, tengok bentuk dia. Okay, so dia sepadan dekat X. Jadi sisi, kalau kita ambil sisi yang sudut yang ini, so sisi dia yang ini lah. Jadi untuk jawapan yang ini, okay, yang pertama tadi dia bagi jawapan PQ sama dengan XY kan. Ini yang pertama. So yang kedua kita ambil sudut lah sebab dia nak sudut. Sudut QPR sama dengan sudut apa tadi? YXZ. Dan satu lagi sisi. Sisi yang kedua yang inilah. Okay, PR sama dengan XZ. Itu je jawapannya. Boleh?
Okay, ini kalau awak ambil yang ni. Boleh juga awak ambil yang ni. Kalau awak ambil yang ini, sisi sudut, so sisi dia yang inilah. Okay, ada dua jawapan lah. Okay, so pilih satu je jawapan. Okay, mana-mana pun betul. Okay, cuba buat yang B. Awak buat dulu yang B. Tak faham tanya Okay, sisi sudut. Saya padam dulu yang lain, takut awak confuse. Okay, yang sama adalah ini sahaja yang sama. PQ dengan ini sama sebab ini yang dia bagi. Okay, sisi yang pertama ni kita dah tulis dah. PQ sama dengan XY ni memang ada. So sekarang sisi sudut. Kita boleh ambil sisi sudut ataupun sebelah sini pun boleh, mana-mana. Okay, kalau kita ambil yang ini, maksudnya PR ni sama dengan mana? Sisi mana? XZ ke YZ? Kalau kita ambil PR. Sisi sudut. Jadi sisinya satu lagi mana? YZ ke XZ? XZ. XZ. Jadi sudut dia yang ini. Sisi sudut. Okay. Jadi tulis dia. Sisi yang pertama dah ada. So sisi yang kedua. PR sama dengan XZ. Yang ketiga. Sudut lagi satu lah. QRP sama dengan sudut XZY. Itu je jawapan. Ya. Boleh? Boleh. Okey, nombor 2. Nyatakan sifat. Ini senang ni. Dia nak sifat kekongruenan segitiga. So A, kalau tak tengok gambar pun dah tahu jawapan dia. Apa jawapan A? Sudut. Sudut ke? Sisi. Side. Kalau B? Sisi sudut. Kalau bahasa Inggeris dia side angle. Okay, sisi sudut. Dah boleh faham dah tu? Betul dah tu? Okay. Ada lagi ke soalan B? Habis dah. Okay, yang last untuk kongruen, bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan kongruenan. Okay, ini melibatkan masalah ni. Okay, raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki. PQR. Okay, ini segitiga kaki sama. Maksudnya sisi ini sama berapa panjang. Okay, RAP dengan RBQ sama panjang sebab dia kaki sama. Dengan keadaan PR sama QR. Okay, A dan B ialah titik tengah bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QR adalah kongruen. Okay, PBR. Maksudnya awak kena gariskan. Buat ini satu segitiga. Dan juga QAR. QAR yang ini. Okay, ada dua segitiga kat sini. Sini dan juga sini. Okay. Macam mana kita nak tunjukkan? Macam inilah. Okay, berdasarkan raja yang kita letak ni. PR sama dengan QR. PRB sudut ni sama dengan QRA. BR sama dengan AR. Sebab titik tengah so sama panjang. So cukup syarat sudut, sisi sudut, sisi. Kita guna sisi sudut sisi, dapatlah jawapan dia. Itu je. Dia memenuhi sifat-sifat kekongruenan. Sisi sudut sisi. Kalau awak dapat jumpa yang lain pun boleh. Kalau awak ada bukti tunjuk SSS ke SAAA ke, pilih je mana-mana yang kita dapat buktikan. Okay, asalkan ada jawapan. Okay, contoh 6.
Okey, Siva menyediakan dua keperingkat bentuk trapezium yang kongruen seperti darjah di bawah. Okey, setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Siva mencantumkan dua keperingkat itu untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon itu 90 darjah 90 cm, hitung luas dalam sentimeter persegi pentagon itu. Okey, yang ni awak kena bayangkan bila awak cantumkan dia, apa jadi? Dia akan jadi macam ni lah. Okey, sisi sini 20. Mana pen saya hilang? Okey. Sini 20, sini 20. Yang isi BPS ni tak tahu berapa. Sini 13 sebab dia kongruen Dia kongruen kita tahulah. Dan juga yang ini kita tak tahu berapa. Yang ni kita tak tahu. Okey, jadi mula-mula kita boleh cari panjang CB dengan PS ni. Sebab dia dah bagi perimeter 90 cm. Perimeter hasil tambah semua yang kat luar ni. So kita cari panjang CS, kita akan dapat 24. So semua 24 jadi panjang salah satu ni adalah 12 lah. Sebab 24 bagi 2, 12. Sini 12, sini 12. Okey, nak cari luas pula kita kena tahu AB ni berapa. Sebab trapezium 1/2 darab A tambah B darabkan dengan dia punya tinggi. A ada, B tak ada. So nak cari AB ni, kita potong dua ni lah. Okay, sini tak tahu 13. Sini tak tahu berapa sini berapa? Oh, dah dapat tadi kan 12. Kita dah kira 12. So dah dapat 12. Sini 20. So sini berapa X? So nak cari X, teorem Pythagoras, kita akan dapat 5. Okay, kenapa tolak? Sebab ini dia dah bagi sisi yang ini. C dah ada. So nak cari A atau B, kita kena tolak lah. C tolak A. So dapatlah 5. Okay, bila dapat 5, AB dapat 25. Jadi luas pentagon, kita ada 2 trapezium. So 2 kali 1/2, 20 tambah 25 kali 12. Dapat 540. Okay. Boleh? Ini kena tahu kira-kira lah ni. Okay. Kita tengok contoh latihkan diri 5.1 C. Okay, dalam rajah sebelah garis AB dan DE adalah selari. Okay, AB dan DE selari. BE dan AD ialah garis lurus. C titik tengah bagi AD. Okay, kalau titik tengah bagi AD maksudnya ini sama panjang ini dan ini sama panjang. Okay. Tunjukkan bahawa segitiga ABC dan DEC adalah kongruen. Okay, kalau selari apa yang sama? Sudut. Ya? Sudut kan? Sudut ni sama dengan sudut mana? Okay, skala warna purple ni. Sudut B ni akan sama dengan sudut yang mana? CE. Dekat E kan? Okay, so ini segitiga yang kongruen ni. Okay, sudut ni sama dengan sudut ni. Apa lagi yang kita tahu? Sudut ni? Ataupun sudut ni? Mana-mana boleh. Kita ada dalam sudut ni. Sudut ni sama dengan sudut mana? Sudut D. Sudut D kan? Okay, kalau kita tengok sudut sisi. Sudut sisi. So kita boleh guna tunjukkan bahawa segitiga adalah kongruen. So kita boleh guna ni lah. Kita ambil tu je lah. Apa tadi? Yang sama adalah AC. AC sama dengan CD. Apa lagi tadi? Sudut ABC sama dengan sudut CED. Lagi satu sudut apa? BAC sama dengan sudut CDE. Okey, jadi dia memenuhi sifat kekongruenan
sudut-sudut sisi kan. Sudut sisi ataupun AAS. Itu je lah cara tunjukkan. Okey, kalau nombor 2 pula, raja di bawah menunjukkan dua sisi 4 yang kongruen. Diberi bahawa panjang perpenjuru WU ialah 13. Saya buat terus lukis ini 13. Hitung panjang PQ dalam cm. Okey, kalau ikutkan sini PQ sama dengan TU. Ya. Jangan nak ambil kan. Okey. SP sama dengan WT. Okey, seterusnya PQ sama dengan TU. SP sama dengan WT. So sini akan jadi 5. Jadi panjang PQ sama dengan TU lah. So macam mana nak cari TU? Kita guna teorem Pythagoras. Okay, hypotenuse adalah yang ini. So TU sama dengan 13 square tolak 5 square. Tolak, sebab apa tolak? Sebab hypotenuse dah ada jawapan. Kita nak cari yang bukan hypotenuse, so kita kena tolak yang panjang, tolak yang pendek. So berapa dapat TU? Apa TU? 12 ya? 12. Jadi PQ pun 12. So dapat jawapan untuk yang pertama. Tunjukkan aja ni. Dapat 12. Okey, hitung sudut SRQ. Berapakah sudut SRQ? Sini. Okey, sini dah bagi 90, sini 68. Kita buat kat sini lah. Ini dah conteng, kita conteng kat sini pula. So sini 105. Sebab dia kongruen mesti sama. 90, 68. So nak cari R, SRQ? Tolak. Tolak kan? Apa tolak apa? Berapa tolak berapa? 90 tolak 68 tolak 15. Semua sekali berapa? Semua sekali ni 180. Segi 4 bukan 180. 90. 60. 360. Segi 4 360. So 360 tolak 105 tolak 90 tolak 68. So berapa dapat? 97. Berapa? 9. 97. 97. 97. So itu jawapan. Ya. Okay, itu je. Okay, selesai soalan nombor 2. Okay, soalan last. Nombor 3. Muizzuddin membahagikan tanahnya yang berbentuk segi 4 tepat kepada dua bahagian yang kongruen. Okay, maksudnya yang ini dengan ini adalah kongruen. Okay, bentuk ini adalah kongruen sama. Maksudnya kalau sini 18 ni sama dengan mana? Betul ke ni? $20. Okey, 20 sini kan? 18 ni kat mana? Sini lah kan? 50 kat sini. So sini berapa? Biar dulu. Kita tengok dulu. Hitung perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah tersebut. Perimeter bagi setiap. Okey, so perimeter yang inilah. Ini berapa perimeter dia? Satu bahagian tu berapa? So macam mana nak kira perimeter dia? Okey, jadi panjang sini berapa? Sini berapa? Okey, sebab sini kongruen 18, sini 18, jadi sini berapa? 50 18. Ah? Kalau nak cari yang situ tu 50 campur 18 kan? Tak, kalau nak cari yang ni, yang tegaknya lah 18 dengan 18.
Genap. 36. Okey, kejap. 36. Alamak, 36. Kejap saya buka kelas untuk anak saya sekejap. Awak cuba selesaikan dulu Kelas ini kelas 9. Buat ke? Buat tanam ke? Panggil kelas ni tolong. Tengok sini Apa nak buat apa? Buat dinosaur. Cikgu masukkan Okey. Dah dapat? Sini 36, sini awak dapat berapa? Berapakah di sini? Ataupun sini, sama je. Berapa dapat sini? 5 jam Berapa? 70. 70. 50 tambah 20. So 70. So perimeter untuk kita kira A je lah. Tidak setiap bahagian kan. So bahagian yang untuk A tu, so perimeter dia adalah, kena tambah lah. Kalau A kita ada 36. Ya, sekejap dek. Macam mana selangkan ni? Kejap Okey, 36 campur 20 campur 18 campur 50 campur 18. Yang bawah ni berapa tadi? 70 kan? Campur 70. Berapa dapat? 212. 212. Okey, itu untuk jawapan A. Okey, dia nak start bahagian, kita ambil kira bahagian ni je lah. Sebab yang ini bahagian A dengan B sama je perimeter dia. A 212, B pun 212. So kita kira satu. Sama juga dengan B. Okey, dengan B, perimeter luas bagi setiap bahagian tanah, kita kira satu bahagian je. So A tu berapa luas dia? Berapakah luas? Ataupun B lah, mana-mana je kira luas sama dengan berapa. So macam mana nak cari luas? Ni kita boleh bahagi dua lah. Segi empat, segi empat. Yang ini apa kali apa? Kalau yang ini. Luas dia adalah 36 kali 20. Tambahkan dengan yang ini. Yang ini apa kali apa? 50 kali 18. So, kira berapa? Dapat? Berapa dapat? Dah kira belum? 788. Ya ke 788? Macam salah je. 50 kali 18 adalah 900. So jumlah dia? 1620. 1620. Okey, selesai. Okey, boleh. Ini kekongruenan. Hari ini kita belajar kekongruenan je. Ada soalan tak? Dah habis. Ada soalan untuk kekongruenan?
Cikgu, Ya. kalau kegangguan ni semua kena tolak je. Tak ada link ke? Kena tolak. Bergantung pada soalan lah. Oh, bergantung pada soalan. Okey. Bergantung pada soalan. Okey, so kalau tak ada soalan lain, kerja awak awak siapkan dalam modul awak tu, muka surat 95 hingga 98 lah. Habis kekongrunan 5.1. Okey, kelas minggu depan Isnin kita bincang jawapan, lepas tu kita masuk pembesaran. Okey, tolong buat Kalau tak faham boleh PM saya lah. Okay. Okey. Okey, saya tengok attendance kejap. Bisa stop recording jap.